Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Hari ini kita masuk topik terbaru iaitu pengendalian data. Sebelum itu, pelajar-pelajar boleh bersedia dengan buku teks tingkatan 1 dan juga buku nota. Okey, kita masuk dalam menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. So, apa yang dimaksudkan dengan soalan statistik? Soalan statistik adalah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan dalam data. Okey, keragaman ni maksudnya akan ada beberapa data tu yang mempunyai jawapan yang sama dan kebolehubahan ni dia berubah sama ada meningkat atau menurun. Okay, ini contoh soalan statistik. Okay, yang pertama, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 Kristal? So, untuk soalan macam ni, dia terdapat kebolehubahan di mana tinggi murid tidak sama. Ada yang 150, ada yang 160, ada yang 156 cm dan sebagainya. Okay, contoh soalan kedua, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 Kristal? So, keterangan dekat sini, soalan ni mempunyai keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Contoh dia nasi lemak, mungkin ada 3 atau 4 orang minat nasi lemak, mi goreng, ayam goreng dan sebagainya. So, ini contoh soalan statistik. Okay, selain daripada ini, mungkin kamu boleh juga contoh, kamu mau tahu bagaimana cara pelajar di sekolah Lokyuk datang ke sekolah. So, kamu boleh buat soalan, apakah jenis pengangkutan yang digunakan oleh pelajar SMK Lokyuk ke sekolah? So, mungkin ada yang naik kereta ibu bapa, ada yang naik kereta sewa, bas sekolah dan juga jalan kaki. Okay, berikut adalah kaedah pengumpulan data yang boleh kamu gunakan. Yang pertama dengan cara temu bual. So, temu bual ni maksud dia kamu memberi soalan dan kamu bertanya kepada responden ataupun responden ni maksud dia orang yang kamu akan temu bual. Okay, maksudnya kamu mengumpul data tu dengan cara menemu bual atau dengan cara bertanya secara lisan. Okay, tinjauan pula adalah kamu mengumpul data menggunakan borang soal selidik. Maksudnya mungkin kamu segan mau menemu bual, mau bercakap dengan responden, jadi kamu kumpul data dengan cara edarkan borang soal selidik. Okay, contoh dari kelas ke kelas atau dalam satu kelas sahaja begitu. Okay, yang ketiga adalah pemerhatian. So, pemerhatian ni di mana kamu mengumpul data dengan cara memerhati. Kamu tidak tanya orang, kamu tidak edarkan soal selidik, tapi dari cara penglihatan kamu sendiri. Okay, cara pemerhatian. Yang terakhir adalah eksperimen. Okay, ini adalah cara, biasanya ini melibatkan sains lah. Okay, contoh kamu mengumpul data suhu air panas yang menyejuk setiap 3 minit. Okay, so itu eksperimen. Ataupun kamu cuba untuk mengumpul perubahan ketinggian sebatang pokok. Okay, jadi kamu itu kiranya daripada eksperimen lah. Dan dia juga boleh jadi pemerhatian. Okey, mengklasifikasikan data. So, data boleh diklasifikasikan kepada dua jenis. Yang pertama, jenis kategori. So, jenis kategori ini adalah untuk mengukur ciri-ciri. Contohnya jantina, warna kereta, kumpulan darah. Okey, maksudnya dia melalui ciri-ciri lah untuk kamu kumpul data. Yang kedua adalah numerik. Yang ini adalah mengukur kuantiti, di mana dia mesti menggunakan angka. Contohnya bilangan buku yang dibaca dalam seminggu, masa senaman setiap hari, perubahan ketinggian setiap tahun atau perubahan suhu setiap jam. Okay, yang penting dia menggunakan angka dan mengukur kuantiti. So, itu adalah numerik. Kamu kena bezakan data jenis kategori dan juga jenis numerik. Okey, ini pula bagaimana kamu ingin membina jadual kekerapan. Okey, contohnya sini, cikgu ada bagi data jenis nombor,
ada 2, 0, 1 dan sebagainya. Okey, so ini dalam jadual kamu perlu ada, okey. Contoh soalan ni adalah bilangan anak dalam satu keluarga. Okey, so sini ada 20 keluarga. Okey, contohnya 2 ni maksud dia dalam satu keluarga tu ada 2 orang anak. Okey, so dalam jadual kamu ada kategori bilangan anak, kemudian gundalan dan juga kekerapan. So apa yang dimaksudkan dengan gundalan? Gundalan ni ialah di mana kita akan pangkas satu nilai dan kita akan masukkan ke dalam jadual ini. Okay, contoh yang cikgu pangkas tadi 2. So gundalan kita akan tarik 1 sini. Okey, kita tukar warna pen. Alright. So kemudian sifar, kita tanda dekat sifar 1. Kemudian 1 lagi, 2, 1, 3, sifar 4, 3, 2, 4, 1, sifar 2, 1. Okey, so sekarang kamu tengok 1 sini ada 4. Kemudian ada lagi 1, artinya 5. So bila 5 kita akan buat 1 silang begini. Ini bermaksud satu kumpulan ni ialah 5. Okey, kita sambung 0, 2. So 2 pun sama, 5. 2 lagi, 3. Okey, so sekarang kita sudah habis menanda maklumat yang ada dan masukkan dia ke dalam gundalan. Okey, sekarang baru kita tulis kekerapan. Kekerapan ni berdasarkan gundalan. So sini kalau kamu tengok gundalan sini ada 4. Bermaksud kekerapan sini ada 4. Okey, yang pertama satu anak. Kalau satu kumpulan macam ni bermaksud 5. Jadi kamu tidak perlu kira, kamu terus saja tulis 5. Okey, yang ini pula ada 6. Sebab satu kumpulan ni 5 dan ini 1 artinya 6. Kemudian 3, 4 ada 2. So kamu kena tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 jumlah 20. So pastikan jumlah di kekerapan sama dengan jumlah di maklumat yang ada. Okey, contohnya maklumat ni 20 tapi bila kekerapan ni kamu jumlahkan dia ada 19 artinya ada 1 tertinggal. Ataupun data yang kamu kumpul ni ada 20 tapi kamu kira dekat kekerapan ada 21 artinya kamu tanda terlebih 1. Okey, so ini maksud dia. So ini maksud gundalan. Gundalan yang penting asal masuk 5 kamu kena garis serong. Bermaksud tu kumpulan ada 5 kekerapan. Okey, ini cara untuk membina jadual kekerapan. Okey, ini pula adalah bagaimana kita ingin membina perwakilan data. Okey, ada beberapa jenis perwakilan data yang kita boleh buat. Yang pertama seperti yang kamu lihat ini adalah carta palang. Okey, ini carta palang. Yang kedua nanti carta pie. Yang ketiga graf garis. Yang keempat plot titik, yang kelima batang dan daun. Okey, so sekarang kita tengok tentang carta palang. Okey, cikgu ada bagi satu jadual data di mana ini adalah markah kuis sains. Okey, Alim dapat 30 markah, Haris 35 markah, Jana 45 markah, Nora 50 markah. So data ni kita boleh wakilkan dia ke dalam carta palang seperti ini. Okey. So, yang menegak ni, cikgu tahu cikgu sudah ajar kamu tentang graf. Okey, dan ini biasanya kita buat dalam kertas graf. So, seperti biasa, yang melintang paksi X, yang menegak paksi Y. Okey, so biasanya, bila melibatkan angka, kita akan meletakkan angka tersebut di paksi Y. Okey, biasanya angka di paksi Y dan objek di bahagian paksi X. Okey, so seperti yang cikgu buat sini, Ali, Haris, Jana dengan Nora. Kalau kamu punya kertas graf tu ada bentuk petak hijau kan. So biasanya satu petak hijau kecil tu
itu kita ambil untuk satu palang. Okey, ini yang dipanggil sebagai palang. Okey. So, contoh Ali. So, sini tadi kita tanda. So, ingat. Sama macam kamu buat graf untuk persamaan linear itu. Setiap nisbah ataupun skala dia kena seragam. Okey, contoh dari 0 pergi 10. Artinya beza antara jarak ni ialah 10. Bermaksud seterusnya juga mestilah tambah 10. So, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, berapa maksimum yang kamu perlu letak? So, maksimum tu kamu tengok data kamu. Seperti soalan ni maksimum dia 50. Okey, so kamu boleh buat 60 atau 70 lah. Alright. So, sekarang kita tengok Ali 30. So, kamu tandakan Ali 30. Biasanya kita akan tanda sebelum kamu buat palang. Okay, biasanya kita akan tanda dekat sini dahulu. Okay, kita tanda 30. Okay, Haris 35. So, 35 tu adalah di tengah-tengah antara 30 dengan 40. So, tanda sini. Okay, kemudian Jana 45. So, 45 antara 40 dengan 50. So, kamu tanda dekat sini. Okay, Nora 50 markah. So, kamu tanda ngam-ngam dengan 50 markah. Okay, itu pada awalnya kamu mau buat carta palang. So, bila kamu sudah siap garis melintang tentang markah ni, baru kamu garis yang menegak untuk kasih sambung dia. Okay, begitulah semua kamu buat. Jadilah carta palang. Okay, carta palang adalah merupakan salah satu perwakilan data yang mudah. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, ini pula kamu membina perwakilan data untuk carta pie. Okay, tapi bila carta pie ni dia dah rumit sikit sebab dia ada perlu beberapa pengiraan. Okay, contoh cikgu bagi ni adalah warna kereta. Okay, warna merah ada 9, kuning ada 12, putih ada 10, biru ada 5. Okay, so jumlahkan adalah 36. Jadi kita kena buat pecahan bulatan. So, pecahan bulatan dia adalah nilai bilangan kereta per keseluruhan, per jumlah. Okay, jadi ni 9 per 36, kuning 12 per 36, putih 10 per 36, biru 5 per 36, jumlah 1 lah. Sebab 36 per 36 akan jadi 1. Okay, macam mana pula sudut sektor? So, sudut sektor adalah pecahan bulatan tadi kita akan darab dengan jumlah keseluruhan bulatan iaitu 360 darjah. Okey, cikgu sudah ajar sebelum ni. Satu putaran lengkap 360 darjah. Sebab tu kita darab 360 darjah. So, 9 per 36 darab 360 darjah sama dengan 90 darjah. So, kuning 120 darjah, putih 100 darjah, biru 50 darjah. So, bila kamu tambah ke semua sudut sektor ni, dia menjadikan 360 darjah. Sudah kamu dapat sudut sektor, baru kita boleh buat carta pie. So, carta pie ialah bentuk bulat. Okey, sebab itu kenapa kita menggunakan sudut sektor dalam bentuk sudut, sebab dia berbentuk bulat dan kita akan mengambil ukuran menggunakan protektor. Okey, cikgu akan ajar cara kamu buat. Okey. Yang pertama, kamu buat satu bulatan menggunakan jangka lukis. Saiz tidak kira tapi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Okey, bila kamu sudah buat satu bulatan, kamu tetapkan satu garis lurus. Ambil pembaris. Titik tengah ni adalah titik jangka lukis yang jarum tu tadi. Yang ada lubang sikit tu kan lepas kamu cucuk tu. Okey, itu jadi titik tengah. Buat satu garisan lurus. Okey, kemudian kamu ambil protektor kamu. Kamu letak dekat sini. So, letak sini yang 0. So, tadi kamu tengok warna merah 90 darjah. So, kamu letak protektor sini. Kamu tengok sampai 90 darjah. Kamu tanda. So, ini adalah untuk sudut sektor kereta warna merah. Okey, kemudian seterusnya kita teruskan dengan warna biru. Okey, ini petak warna biru. 50 darjah. Okey, 50 darjah. Kamu letak lagi protektor kamu dekat sini. Bukan di sini ya. Kamu pindahkan ke sini di mana 0 di sebelah sini.
Okey, ni kiranya ni garisan baru kamu. So, sifar dekat sini. Kamu ukur sampai 50, kamu tanda. Okey, so ini adalah sektor untuk ataupun bulatan untuk kereta warna biru. Okey, seterusnya warna putih. Okey, jadi ini akan jadi kamu punya satu garisan baru. Okey, ini jadi garisan baru kamu. Lepas kamu tanda tadi kan, so dia akan jadi garisan baru. Sama juga, letak protektor kamu sini dengan nilai sifar, bermula sifar, kamu ukur sehingga 100 darjah. So, ini adalah sudut sektor untuk kereta warna putih. So, selebihnya adalah 120 untuk kereta warna kuning. So, untuk pastikan kamu buat betul atau tidak, yang warna kuning ni pun kamu ukur. Daripada garisan yang ini, sehingga yang ini, yang pertama sekali tadi kamu buat, adakah betul 120 darjah? Kalau betul, insyaAllah kamu punya carta pi juga betul. Okey, jadi lepas tu tulis nilai sudut di dalam ni. Okey, ataupun kalau 90 darjah, kamu buat segi 4 sinilah, 90 darjah. Okey, kemudian kamu tanda sini 50 darjah, tanda sini 100 darjah, tanda sini 120 darjah. Okey. Kalau yang macam cikgu guna ni, cikgu guna komputer, so cikgu wakilkan dengan warna. Okey, kalau kamu mungkin dalam ni kamu terus sejak tulis merah, biru, putih dan juga kuning. Tajuk di atas jangan lupa. Mesti ada tajuk. So, di tajuk dia adalah jualan kereta model dinamik. Okey. Kita tengok perwakilan data ketiga adalah dari bentuk graf garis. So, sini cikgu bagi contoh perubahan ketinggian pokok setiap tahun. Okey, dari tahun 2011 hingga tahun 2016, dari 145 cm menjadi 167 cm. Okey, so bila graf garis biasanya kita akan guna kertas graf juga. Okey, so sama. Melintang ataupun paksi X kita akan masukkan objek. So objek sini adalah tahun. Manakala sebelah paksi Y ataupun paksi menegak ialah nombor ataupun data. Okey, so data sini adalah ketinggian pokok dalam cm. So kamu tulislah. Okey. So sini daripada 145 hingga 167. So sebelum kamu buat garisan, sebelum kamu sambung garisan dekat graf ni, kita seperti kamu buat graf persamaan linear, kita akan letak X. Okey, contoh sini tahun 2011 145 cm, 2012 150 cm, 2013 153 cm, 2014 160 cm, 2015 164 cm, 2016 167 cm. Lepas kamu tanda X ni baru kamu sambungkan dari setiap titik X ni menjadi graf garis. Okey, so tajuk jangan lupa mesti ada. So tajuk setiap paksi pun kena tulis. Ini tahun, ini tinggi dalam cm. Okey. Seterusnya adalah plot titik. So plot titik ni pun antara perwakilan data yang mudah. Okey, contoh cikgu bagi data dekat sini adalah tempoh masa rawatan gigi. Okey, so ini contoh plot titik. So plot titik dia punya perwakilan data adalah dalam bentuk garis nombor. Okey, dalam bentuk garis nombor. So kamu kena tentukan apa nilai terkecil dan nilai terbesar terlebih dahulu. So nilai terkecil 17 dan nilai terbesar 25. So, kamu sediakan satu garis nombor bermula dari 17 hingga 25. Jangan ada lompong di tengah. Okey, maksudnya dari 17, kamu masuk satu-satu nilai. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Walaupun nanti
ada dekat nombor sini tidak mempunyai data, biarkan. Okey, yang penting garis nombor tu mesti sama dia punya nisbah. Okey, so sekarang kita cuba masukkan. Okey, yang pertama 23. So 23, kita letak titik di 23 lah. Okey, yang kedua sini 24. Okey. 21. 24 lagi. 25. 24 lagi. 25 lagi. 24. 22. 17. 21. 23. 22. Terakhir 23. Okey, so ini adalah masa rawatan pergigian di sebuah klinik gigi. Okey, maksudnya dekat sini masa yang terpantas atau masa rawatan yang singkat adalah 17 minit dan masa yang paling lama adalah 25 minit. Okey, maksudnya dua ni artinya ada 2 orang mendapat rawatan pergigian selama 25 minit. Okey, seperti sebelum ini yang penting ada tajuk, ada kamu punya garis nombor dan juga tajuk garis nombor. Okey, label garis nombor masa dalam kurungan minit. Kalau jam, tulis jam lah. Okey, plot titik simple. Seterusnya kita tengok yang terakhir adalah batang, plot batang dan daun. Okey, ini data cikgu bagi adalah contoh data bagi markah. Okey, markah exam, markah peperiksaan. So, bagaimana bentuk plot batang dan daun? Okey, so ini adalah plot batang dan daun. Dia macam bentuk jadual. Okey, dia macam bentuk jadual. So, kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama batang, yang kedua daun. So, bahagian batang kita akan masukkan nilai puluh dan bahagian daun kita masukkan nilai sa. Okey, bahagian batang kita akan tulis nilai batang dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Manakala bahagian daun nanti ada nombor, ada digit yang berulang, so kita akan tulis juga nombor digit yang berulang tu. Okey, jangan keliru dengan set. Kalau set unsur berulang kamu tidak akan record, tapi untuk data ni kamu akan record walaupun data itu berulang ataupun sama. Okey, so kita tengok dulu sini nilai puluh yang terkecil adalah 3. So kita akan tulis 3 terkecil. So yang terbesar adalah 8. Artinya kita akan tulis 3 hingga 8. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So bahagian batang kita sudah tulis. Sekarang kita tengok bahagian daun. Okey, bila contoh data 60. So 60 nilai puluh dia 6. So dia punya sub kosong, kita tulis sini sifar. 56. So bahagian 5 kita tulis sini 6. 69. Bahagian 6 kita tulis 9. 32. So daun kita tulis 2. 63 kita tulis 3. 58 kita tulis 8 bahagian 5. 71 tulis bahagian 7. 86 tulis bahagian 8. 52 seterusnya 64. 50 67, 82, 63, 75, 50, 69, 78, 77, 59. Okey, so semua data kamu sudah tulis. Okey, kalau kamu perhatikan sekarang,
Okey, terdapat nilai digit yang berulang. Contoh dekat bahagian 5 ni sifar berulang 2 kali, bahagian 6, 3 dan 9. Okey. Tapi ni data kamu belum kemas sebab sepatutnya plot batang dan daun kamu kena susun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Batang dan juga daun. So kita akan pindahkan atau kita akan tulis semula plot batang dan daun yang lebih kemas. Okey, so ini contoh dia lah. Sama juga tadi batang tadi kita tulis dari nilai terkecil ke terbesar 3 hingga 8. Kemudian bahagian daun ni kita akan susun semula. So 3 ni daun dia tidak masalah, ada 2 saja, 4 kosong. 5, so 5 bermula dengan sifar. So sifar tadi ada 2. Kemudian 2, 6, 8, 9. 6. Bahagian batang 6, sifar, 3 ada 2 kali, 4, 7, 9 2 kali. 7, 1, 5, 7, 8, 8, 2, 6. Okey. Dan kamu kena ada kekunci. So kekunci ni supaya orang faham bahagian batang ni apa, bahagian daun apa. So contoh dia bagi sini, 3 garisan 2 bermaksud 32 markah. Okay, jadi kalau orang tengok, bila kamu ada kekunci dan orang tengok kamu punya plot batang dan daun, orang boleh faham. Okay, contoh dekat batang 7, dekat daun 5. Oh, maksud dia 75 markah. Okay, so sama kena ada tajuk. Okay. So tajuk dekat sini markah. Markah ujian. Okay, contoh markah ujian sains. Okay. Okay kelas, so itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu dapat bezakan jenis-jenis perwakilan data yang mula tadi dengan carta palang, kemudian carta pie, graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun. Okay, lepasnya cikgu akan bagi kamu latihan yang perlu kamu siapkan dan hantar di WhatsApp cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.